إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد situ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Dan takut oleh kamu akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan hasad, yang dengki. Maka kerana bahawasanya dengki itu memakan ia akan segala kebajikan, bandingannya seperti memakan oleh api akan kayu yang kering. Dan setengah daripada at-takabbur, yang setengah daripada afatun nafs, penyakit-penyakit qalbi. Dan bila penyakit ini ada, qalbi itu akan rosak, akan kotor, maka dia tak boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang kotor, yang rosak, dia takkan dapat dan takkan dibuka untuk makrifat akan Allah Ta'ala. Itu bahaya, dia kena jaga habis ni. Terutama hasad, takabur, hasad. Takabur langit ke berapa? 4. Hasad langit ke 5. Bila seorang buat amal, langit pertama dia ada riak, semua amal tu ditolak oleh Allah. Bila dia ada apa? Mengumpat hari tu. Mana siapa yang istiqamah mengumpat sampai mati amal itu tuan tak terima. Satu pun tuan tak terima. Tu langit dia mudah pertama. Kita tengok dalam hadis yang panjang kan. Dalam Ihya pun ada. Kita jauh kita Hidayatus Salikin semua ada tu. Yang mana Sayyidina Muaz bin Jabal, seorang daripada gubernur Rasulullah SAW lantik di Yaman, menangis nak riwayatkan hadis ni hampir tak berhenti kan. 7 malaikat dijadikan 7 pintu langit, siap malaikat ni. Masing-masing tugas dia ialah makna menjaga tiap-tiap pintu. Maka barang siapa yang tak cukup amalan dia tadi dengan syarat, maka dia tolak. Maka tiap-tiap pintu tu ada sifat-sifat yang diwakilkan malaikat jaga. Yang pertama sekali apa? Iaitulah mengumpat. Itulah al-ghibah. Bila amal tu cantik hebat, naik je langit pertama je, dia tengok hari tu ada mengumpat sahibul ghibah. Dia kata ana sahibul ghibah. Aku ni ialah malaikat yang cantik untuk apa? Menjaga orang yang mengumpat ni. Ambil, dia kata Haji Ahmad fadribu pukul olehmu ya wajhal sahib fa innahu semuanya aku ni sahibul ghibah, aku ni penjaga langit. Ambil amal tu sepukkan muka dia balik. Maksud dia amal tu tidak diterima kan. Langit pertama. Langit kedua, mana dia lepas hari kedua misalan ni. Lepas langit tu, langit kedua sangkut dia buat ibadat kena dunia. Ada gharat tujuan dunia, habis tolak. Allah. Maka seterusnya apa? Langit yang ketiga, dan langit yang keempat, langit kelima. Langit keempat ada apa tuan? Sebelum takabur apa? Ujub. Langit ketiga ujub, langit yang keempat takabur. Langit kelima ni dia hasad. Jadi kalau sepanjang ayat dia sifat ni tak habis, amal tak terima. Dan tu yang Sayyidina Muaz menangis takut. Kita ingat sedap rupa akhirat, tengok kosong apa tak ada. Jaga. Ini dia antara perkara besar. Iyyakum wal hasad. Mana jaga-jaga oleh kamu dan takut oleh kamu daripada dengki. Dia biasa dengki ni, dia biasa dalam satu profession yang sama. Guru sama guru, murid sama murid, meniaga sama meniaga, darat sama darat. Dia jarang benda yang lain bidang dia hasad lain. Ahli ibadat cari ibadat. Dia berdengki. Bila berdengki, Tuhan batalkan habis semua amalan dia.
Dibuat bandingan sini, yakulul hasad kama takulun narul khatab. Hasad dengki itu dia makan seluruh amal. Sebab dia bawa dengan sirah jamak tu, hasanat. Kalau hasanatun satu, hasanatan dua, hasanat mana semua amal. Kalau zikir ke, baca Quran ke, berjihad ke, habis semua. Tak dibenarkan. Dia lalu langit yang kelima, dia tolak habis. Ya, besar dan sebab tu kalau dia tak mengaji ilmu tasawuf dan tak beramal, habis tu dia. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran 'alal kaba'ir wa huwa lam ya'lam. Barang siapa yang tidak memantau ilmu ini, ilmu yang diambil dari Quran dan hadis, dinamakan ilmu sir, ilmu tasawuf, ilmu maknanya ihsanuddin, masuk habis tu. Ya, siapa tak memberi pemantauan betul, bersungguh-sungguh menjaga, maka mata musiran 'alal kaba'ir, dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak puasan, dan dia tak belajar. Dan dah belajar pun terbalik juga kan, kalau dia tak beramal betul. Sebab semua ni kena minta pertolongan daripada Ta'ala. Nak harapkan diri yang kecil tak ada. Jangan pandang diri kita dalam beramal, pandang semua dia. Tak ada apa kita dengan fakir, hina, bangsat kita dengan Tuhan. Jadi sekarang dia tolak semua amalan tadi. Apa sebab tu? Apa rahsia dia? Tengok ni. Rahsia besar di sini ialah apa? Dia ada i'tirad. Faham? Dia ada i'tirad, mana bangkangan terhadap Allah Ta'ala. Bila dia hasad, seolah-olah dia tak setuju keputusan Tuhan. Tidak ada satu nikmat pun yang diambil, diguna, dipakai oleh hamba, melainkan semua tu pemberian Allah. Semua pemberi daripada Ta'ala. Kita penerima. Ya, Allah Ta'ala pemberi, pengurnia. Jadi bila dia hasad, seolah-olah ada makna yang terkandung dalam secara dimniyah, secara terkandung, seolah dia tak suka nikmat tu dibagi kepada orang tu. Tu hasad. Dan digembira bila seorang tu kena, musuh dia kena bala dan sebagainya. Bermakna apa tu? Dalam qalbi dia ada kotor tu, maka tidak layak dia nak masuk makrifat akan Allah Ta'ala. Walaupun dia tarik tasbih sampai putus tali tasbih. Ya, dia tarik tali tasbih, putus tali tasbih dia. Dalam perut dia ada hasad, ada takabur, satu Tuhan tak terima. Dia mengajar oleh hebat, dia mengajar, dalam perut dia ada hasad dengki, semua apa ilmu dia ajar tak ada guna. Dan dia belajar lah banyak mana sekalipun. Dia pergi Mekah, pergi haji, tawaf, dan tercabut tawaf berapa? Dinding Kaabah, Tuhan tak terima. Dan sifat kotor Tuhan tak terima. Ya, jaga. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dia cantik, dia nak terima benda cantik. Ya, kalau masuk je benda ni habis. Sebab tu dia perlu pendedahan dan tindakan. Satu sayap dia panggil apa? Pendedahan. Satu lagi sayap dia panggil apa? Tindakan. Baru dia boleh terbang. Qalbi dia mi'raj ke hadrat Tuhan. Apa dia pendedahan? Ilmu. Ilmu penting. Kalau tak ada pendedahan, tak kena tipu dengan syaitan. Tindakan apa? Tindakan amal, riadah, mujahadah, dia dua ni. Ya, kalau dia ilmu tak ada riadah, mujahadah, kosong. Barat tuang air daun keladi. Tahu tapi tak beramal. Ada pula beramal saja, tak tahu, tak ada ilmu. Tahu zikir dia, tarik tasbih, ni hantu panggil kan. Ada setengah ni ahli tarikat, kita ayah belajar tarik je, itu syaitan panggil. Ya, syaitan panggil, iblis. Ya, dia bodoh dengan ilmu tarikat ni. Kalau buka imam-imam tarikah besar-besar tu, Naqsyaband, Ahmadiyah, Qadiriyah, Chistiyah, semua mereka karang kitab besar-besar tu. Ya. Si Ahmad Al-Faruqi kalau tengok kitab dia, kitab Tabaqat tu, yang banyak besar. Kita tak pernah tengok. Kita Arab besar-besar, dia bahas alam besar-besar dalam tu. Sebab apa? Dia nakkan orang berjalan faham. Jangan dia tak faham. Ya. Ni tak faham, yang susah tu ni. Dia kata tarik. Dia orang ni kalau guru kata tarik je, tak payah belajar. Itu guru nak menipu murid tu. Sebab apa? Bila murid tak tahu, dia akal. Alam kadang dia tak kenal. Dia baru masuk alam misal, dia kata dah sampai. Macam-macam tuan-tuan. Ya, macam-macam berlaku ni. Sebab tu dia kena betul-betul. Ya. Kalau tidak, masihkan ulama-ulama sufi besar, wali-wali mengarang kitab macam nak mati. Dan tujuan dia apa tu? Tujuan dia suruh kita mengetahui. Kalau tidak, Rasulullah SAW letakkan al-ilmu imamul amal. Ilmu tu imam, Rasulullah letak. Siapa besar dari Rasulullah? Wal amal tabi'uhu, amal tabi', dia mengikut. Ya. Kita bila semayang berimam, innama ju'ilal imam liyutamah. Semayang dijadikan imam tu diikut.
Bila imam rokok, farka'u, kamu rokok nak. Ya, iza sajadah fasjud. Bila sujud kamu sujud, jangan potong. Ni imam belum rokok di dalam tagi salam. Kacau je. Rupanya wayar putus. Wayar putus. Ni jaga entah ni. Ya. Kau tengok kalau kita Naqsyaband dan besar Syekh Abdul Wahab Rukan, siapa dia Syekh Rukan? Ulama besar mengaji Mekah berapa lama kan? Ya, bukan jalan-jalan orang. Ada pula kan kata Syekh Abu Malik Al-Farmadi, ya guru Imam Ghazali itu. Imam Ghazali ambil di Naqsyaband, Syekh Abu Ali Farmadi. Dia jual kasut, jahit kasut berjalan dia. Itu yang kau ingat. Kau tak tahu dia muhaddis tu. Ulama hadis besar. Bukan jalan orang tu. Ulama besar, ulama hadis. Cuma kerja je. Dia jahit kasut tepi jalan. Kutub zaman ni kan. Ya. Itu maknanya apa? Pentingnya sebab ilmu dipanggil nur. Lawan nur apa? Zulmah. Nak duduk dalam zulmah kena nur. Nak duduk dalam cahaya kena gelap. Ya, itu maknanya. Besar ni. Sebab Imam Ghazali tulis kitab Tanbihul Muqtarin. Ya, peringatan bagi orang tertipu. Ulama ada cara dia kena tipu. Orang belajar ada cara dia kena tipu oleh nafsu syaitan. Orang beramal ada cara dia. Ya. Sampai wali pun dia tertipu. Man ambak orang boleh terbang atas udara kan. Ya, kita cuba naik tingkat terjun tingkat tengok berdebu macam wanang kebusuk. Pun mati kufur wal azab. Yang tak dapat tipu, tak dapat, tak rosak, cantik, hebat, itu Nabi dan Rasul dia. Ya, dia maksum sebab dia membawa syariat Allah Ta'ala atau di mandat besar. Lain jaga tu. Dia kena tertipu sana, tertipu sini, takut dan tak. Sebab tu kena jaga tu. Dia beramal sama dia dan kalau dalam tekad dia sama-sama syekh. Dia asad dia yang salih sama-sama salih. Gini ada kan, mesti ada ni. Allah Ta'ala jadikan satu ujian. Dunia tu tak cerita lah. Yang kerja dunia ni bergambar, ya, dengki sana dengki sini, jatuh menjatuh, rasuah sana nak jatuhkan orang. Itu tak kira lah, itu berlambat kan. Yang jalan ahli akhirat pun ada sama je. Guru pun ada, ya. Dia bertani dan sampai dia kerat kepala guru. Ya, dia guru mengajar ramai. Sekali ada guru balik Mekah, wah ramai orang ajar. Dia dengki, dia hendak orang tu malam semain tahajud, dia ambil parang dia kerat kepala. Hilang akal kan. Padahal sama-sama guru. Sebab hasad. Dia kerak balik, dia bunuh kan. Oh, yang main benda ni. Ulama, ya, kes terjun neraka. Jadi kufur. Siapa dia? Ki hasad. Ya, ahli kitab. Tengok dalam surah Baqarah tu. Ya ahlal kitab. Siapa dia ahli kitab? Ulama. Ya, dia kenal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Rasulullah SAW lebih kenal daripada anak. Sebab ibu kalau dia mengandung, kalau dia tipu laki, kadang kena tipu laki. Ada banyak cerita kan. Laki kulit putih, bini kulit putih, anak keluar coklat. Jadi laki dia confuse, dia kan anak aku yang dia buat spot check, nampak betul kenduri orang lain. Kena tipu. Sedangkan Rasul bukan pengkhabaran tak ada. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah SAW tu lebih kenal daripada anak. Sebab anak pengkhabaran isteri, Rasul pengkhabaran tapi hasad ada. Ni aku isytiharkan Muhammad Rasul kan, habislah pengaruh aku, habis, pum, bam. Saya sanggup ubah kitab Taurat. Ni hasad ni kerja. Sampai jadi kufur. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok sifat-sifat yang bukan sekadar menyebabkan manusia terjun ke neraka Jahannam, bahkan jadi kafir terus, kufur. Sifat dalam semua, hasad ulama Bani Israel. Jadi kufur dengan sebab hasad. Sifat dalam dia tamak. Siapa yang tamak sampai jadi kufur padahal dia hafiz. Siapa dia? Qarun. Ya, kalau ayat zakat pun menentang. Ini bukan ayat Quran, bukan ayat Allah yang Musa. Ini kau dengki apa? Semua sifat dalam tentang ni. Ya, hasad, dengki, tamak, takabur, iblis. Habis kan? Bukan kecil-kecil anak dia punya dosa sampai terjun menjadi kufur wal ayazabillah. Ya. Sini tengok asad ni. Asad ni sebab apa tuan bakar, kalau tengok hikmat dia. Dia punya apa sir dalam tu. Dia makan tu macam takulun narul khatab. Api makan kayu kering. Dia kalau api marah tu pokok hijau pun habis kan. Ya, pokok hijau tu habis dia makan, apa tak lagi kalau kering. Kalau kering memang habis terus. Hangus. Sebab dia ada rasa di situ. Rasa dia apa? Seolah-olah dia iktirat. Ya, dia membangkang keputusan Ta'ala. Orang yang membangkang keputusan Tuhan, orang tu kena nyah tahunya dan dihambat ni. Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyatrub rabban siwa'i wal yakhluq min tahti samai.
Siapa tak reda dengan hukumku, sama ada hukum bentuk hukum syariat atau hukum dalam bentuk jaraya il qada, berlakunya qada. Dapat orang tu dapat nikmat ni, orang tu dapat, dia tak setuju, dia cekak. Dia sikit dia tu. Satu. Kemudian ada nikmat, tak kerti syukur ke Tuhan, dia guna jalan maksiat. Ya, Tuhan uji sikit, tak kerti nak bersabar, melatah jangan. Tuhan kata fal yatub raban si, kau cari Tuhan lain. Habis tu. Wal yakhrut min tahti samai, sila keluar daripada muka bumi aku tu. Ya. Kalau bahasa halus sikit apa? Boleh mengambus. Anak ni bila bapak dah marah sangat apa? Takkan jangan kau pergi mengambus pulang rumah. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Kau jangan pijak tangga rumah aku. Anak pun jawab, rumah memang tak ada tangga gitu. Dia buang ajar dah. Jadi maknanya apa? Kau jangan pijak lagi tangga, aku tak nak tengok. Makna tu over limit tu. Salah lain ni boleh mak. Yang bila kata kau jangan balik, kau jangan dah, datang aku tak nak tengok muka kau lagi. Ini lagi. Ya, wal yakhrut min tahtis samai. Wal yatub rabban siwai wal yakhrut min tahtis. Cari Tuhan lain, mana ada Tuhan lain? La ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kita satu yang tunggal ahad. Ya, dan cari Tuhan, jangan maknanya duduk lagi muka bumi. Wal yakhrut pulau maknanya apa tu? Tuhan murka sangat bila keputusan dia dibangkang. Sekarang ni ya, hasad tengah ada masuk dalam tu makna. Sebab tu Tuhan batalkan habis tu. Yaqulul hasanat kama ta'urunul khatab. Kama ta'kulun narul khatab. Dia makan amal habis sebenarnya. Allah. Dan setengah daripadanya sifat dalam yang menyebabkan kufur juga apa? At-takabbur. Takabbur atau apa sih, membesarkan diri, rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Ana khairun minhu, itu ucapan iblis ni. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, Adam dari tanah. Akulah hebat, aku baik. Itu dia perasan. Padahal kau tengok sifat baik tanah. Ya? Tanah bila kita lambung, dia jatuh ke bawah. Api kalau kita cucur, dia menjulang ke atas. Ya, sifat tawaduk tu nampak lambang tanah. Kalau api dia lambang membesarkan diri. Ya, sebab besar diri je habis. Dia kufur. Bahawa kufur ialah membesarkan diri. Maksud seorang tidak akan dapat membuang sifat mazmumah, melainkan qalbi dia tawajuh tepat ke Tuhan. Bila qalbi dia betul-betul bertawajuh dan dibukakan ya perasaan zauki dia dengan Ta'ala, jadi kita baru ditunduk. Selagi kalbi dia tak perasan dengan Ta'ala, dia tak akan dapat sifat tawaduk. Ya, kena nampak terbuka. Secara umum ni selalu kita sebut apa? Pamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kullian. Selama mana hamba itu tidak dibukakan, siapa buka? Allah Ta'ala. Selama hamba tu Tuhan tak bukakan kalbi dia, ya, memandang akan Allah Ta'ala, mana syuhud musyahadakan Tuhan, tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat keji secara total. Ya, sifat takabur dia akan tunduk bila kita nampak memandang kebesaran, keagungan, kehaibatan Allah Ta'ala. Ya, macam anak kita lah, dia nakal dalam rumah kan, bapak tak ada, dia bully adik-adik dia, siapa yang sulung kan. Tengah dibuli, tak nampak bapak tercegar dekat pintu perhati dia. Bila dia nampak macam tu, berubah tak? Dia nak sekil kepala adik dia terus, nampak hantu, dia terus slow tu. Automatik dia berubah tu. Bila dia nampak adik bapak, automatik pump, begitulah. Bila kalbi kita dikasyafkan, di muka syafah dengan Tuhan habis, tenggelam habis. Ya, sebab lawan takabur apa? Tawaduk. Apa makna tawaduk? At-tawaduk makana nasyi'an min syuhudil azamati rabb. Ya, sifat tawaduk dia nasyid, dia jadi daripada apa? Bila berlaku syuhud musyahadah, lepas murakabah hati dia musyahadah terus ke Tuhan, pam dia habis, dia nampak perasaan tu dia turun. Selagi dia tak perasan kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, selagi itu dia tak boleh keluar. Sebab tu perlu kepada apa? Memandang. Macam nak pandang, kena zikir banyak. Ya, zikir banyak, dan gunakan zikir tu zikir yang betul-betul hudurul qalbi. Apa makna zikir? Ya, apa makna zikir? Dan muraqabatul mazkur atau syuhudul mazkur ala dawam, an dawamil hudur. Mana mati itu fokus kepada zat Allah Ta'ala yang disebut tadi, serta hadirkan secara kekal. Kalbi kita hudur, jangan pusing buat lain. Ya,
Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkur mana ingat oleh kamu, sebut oleh kamu, ingat oleh kamu isma rabbik, nama Tuhan kamu. Apa nama Tuhan kita? Allah, dan nama yang lain. Nama itu panggil ismul azam ataupun sultanul asma. Raja bagi segala nama Tuhan ialah Allah, ismu zat. Lain semua nama sifat, ismu zat. Sebut Allah dimasuk semua. Sebab Allah dipanggil ismun, nama. Bila ismun ditunjuk pada apa? Musamma. Apa musamma? Zat. Bila zat apa makna? Yatasif, dia bersifat, masuk semua kali itu. Tersebut Allah dia pergi terus. Asma masuk, awsaf masuk, semua masuk. Ya, bahawa kita akan perasan kebesaran keagungan dia. Bila hati dibuka, dia keperasanan dengan Allah. Apa yang diperasan? Keterikatan seluruh makhluk dengan Tuhan. Tidak ada satu makhluk boleh terlepas dengan Tuhan. Ketika itu baru dia akan tunduk. Kedihnya diri dia, hinanya diri dia, apa dia rasa? Kalau kita tak terbuka, dia pandang diri dia hebat, dia rasa dia handal, dia rasa dia apa? Dia taiko dan ni. Tukang sihir Fir'aun dia datang hasrat apa tuan? Nak tombangkan Nabi Musa dah. Dia demand siap dengan Fir'aun. Fir'aun bagi apa kau nak, jangan sangka tombangkan. Tapi bila dia berpusing, bila berlaku pentajalian, tajali tu tuan buka, dia nampak dia kebesaran Allah melalui mukjizat Nabi Musa. Tuan jelmakan tongkat sap, dia buka, dia sedut habis tuan. Ya, subhanallahil azim, la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Itu kalam Sayyid Ahmad Ibn Idris. Betul kalau tuan-tuan baca tulisan amalan sahud Sayyid Ahmad Idris, tuan-tuan kenal dah. Bukan calang orang wali besar dan melaut ilmu ni, melaut makam dia tinggi. Semua imam-imam tarikah kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan mereka boleh kata 100% naik, semua ahli bait Rasulullah SAW. Itu ada rahsia itu. Ya, pancaran nur dia kontrol Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah, turun pada semua ni ahli bait. Sayyid Ahmad Idris ahli bait. Bapa ibu, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Sayyid Muhammad Bahaudin An-Naqsyaband ahli bait, ibu bapa semua. Ya, semua hebat-hebat. Syekh Abdul Qadir Jalani pun ahli bait semua. Semua tak dekat imam semua. Dia ada rahsia tak begitu. Ya. Jadi dalam kalam dia kata la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ya, tuan baca itu banyak-banyak pun bagus. Untuk mendapat apa? Tajalli. Itu ayat untuk dapat tajalli. Dan banyak lagi zikir lain. Itu dia antara zikir untuk mendapat tajalli kita dengan Tuhan. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La yasbutu, tidak sabit. Maknanya apa? Lenyap. Atau istilah dia fana. Itu maksudnya. La yasbut, tidak sabit apa? Ditajalli azamatihi. Bila berlaku tajalli kebesaran Tuhan, tak sabit apa? Syai'un, satu pun tak ada, kosong, pum, hilang. Bila Tuhan tajalli je, kebesaran ni hilang semua. Begitulah bila kita nampak je besar, pum, hilang. Ya, dia nampak bapak dia hilang tu. Hilang taiko, nak sekel adik dia untuk Eli. Mengeletau dia. Bila terbuka, nampak. Begitulah kita mana. Kata buka je, maka yang tertutup apa? Hijab. Hijab lalai, hijab maksiat. Sebab perlu banyak taubat, banyak istighfar. Kemudian banyak makna minta riayah, pemalihan supaya hati kita jangan lalai. Ada tempat bila terbuka, dia tahu tentang rahsia-rahsia pembukaan datang Nabi. Dengan syarat dia kosongkan kalbi dia. Bukan kosong daripada maksiat dan mungkar saja, kosong daripada ingat yang lain, tepat ke dia je. Farriq qalbak minal aghyar yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Kata Ibn Athaillah Sakandari, kosongkan kalbi kamu daripada menghadap makhluk, dan saya dipenuhkan dengan makrifat dan rahsia-rahsia ketuhanan. Tuhan pancarkan. Ya, dia nak dapat kosong kan, dia tengok tak ada apa lah. Sebab apa rasa tak ada apa? Sebab hati dia ada apa dengan Tuhan. Jangan hati kita tak ada apa dengan Tuhan. Bila hati dia ada apa dengan Tuhan, apa ada? Musyahadat, tajalliat, futuhat, baru yang lain hilang. Bila yang hilang, baru dia sir rahsia berlazat dengan Tuhan dia akan dapat. Dan dapat tu tak boleh nak cerita kan. Sampai ulama tak ada apa dia nak misal, kata lebih lazat daripada 1000 kali jima' dia. Tak ada nak misal lain. Bayangkan tuan-tuan ni lazat. Sebab tu dia takkan berpaling. Qalbi bila Tuhan sentap menghadap dia habis.
Tak ada apa. Dia tengok orang ni macam tengok tunggul. Tak ada apa. Dia tengok emas dengan batu sama je. Itu yang Nabi Atul Adawiyah katakan, la yastawi hatta yastawi inda azab wal fiddah. Batu dengan emas tengok sama je. Al-ghina wal faqir. Kaya miskin tengok sama je. Dia kawan orang kaya miskin serupa, tak ada apa. Sebab apa? Dia pandang makhluk ni semua adalah sebagai dal untuk menunjuk pada madlul. Cuma madlul huwa Allah. Mana dipanggil mir'atul wujudillah, cermin memandang kewujudan Tuhan, kebesaran Tuhan yang maha dahsyat ialah semua makhluk. Jadi dia pandang emas tu nampak kebesaran Tuhan, dia pandang batu pun nampak kebesaran Tuhan. Sama tak? Sama je lah. Kita pandang emas pandang emas nampak kedai emas. Yang sekilo 80,000 ni masuk. Sudah dia. Dia nampak lain kan. Dia tak. Itu para awliya. Tapi nak kikis tu tu. Haddid basaran iman bil muraqabah. Tajamkan iman di hati itu asah dia, sampai ditajam. Ya, dengan apa tasah? Muraqabah. Sama ada muraqabah ahadiyah mutlak, muraqabah ma'iyah, macam-macam jenis muraqabah dia. Ya. Dua muraqabah tu Nabi contoh. Muraqabah ma'iyah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu ayat Quran. Kita muraqabahkan ayat itu. Ma'iyah, dia serta. Di mana saja kita berada, kita rasakan kita tidak lepas daripada serta ilmu Tuhan. Kudrah dia, iradat dia, samak dia, basar dia, mana lagi kan? Tak lepas. Mana mungkin dia dapat ganyi buat maksiat kalau keperasaan itu menguasai jiwa ni. Tapi bila keperasaan tak dapat kuasa, hijab ada, habis dah. Tum tenggelam dia. Ya, tu ma'iyah, ringkas je lah. Ataupun ahadiyah, yang dipandang ahad dia je. Ya. Fa'aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Di mana saja kamu badak, depan, belakang, kiri kanan. Tu ayat Quran ni. Sama wajhullah, di sana ada wajah Allah. Apa mana wajah Allah? Jaga ni. Ni kau tak belajar ilmu surudian bahaya. Ya. Dia ambil jalan tarekat, sama wajhullah, di sana wajah Allah. Apa wajah? Tuhan lah. Kafirnya tu kan. Kalau kata sana Tuhan, sini Tuhan, apa? Banyak Tuhan, kiri kanan, depan, belakang. Itu orang tak belajar bahaya macam ni. Wajhullah ay wajhut tajalliyat, nama dia. Wajah pentajalian, wajah pembukaan. Mana kita tengok pokok tu wajah tajalli. Mana dia sebagai cermin menunjukkan kewujudan Allah. Langit cermin kewujudan Tuhan. Laut semua cermin. Itu maksud dia. Bukan Tuhan duduk sana dalam tempat pula, sedangkan masa dan tempat dijadikan oleh Allah. Dia bukan makhluk. Allahu la yataqayyad bizamani wal makan. Allah tidak diikat oleh masa dan tempat. Masa tempat tu makhluk dia. Dia ikat masa tempat, bukan dia diikat oleh masa dan tempat. Ya, kita diikat. Sebab kita boleh tanya dari mana, di mana, bila, atau boleh tanya. Tuhan jangan tanya bila dan mana. Bila tu masa, di mana tu tempat. Itu tak layak dengan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Ya, itu maksud dia. Ya, maknanya sama wajhullah, bukan mana zat Tuhan di sana-sana. Wajhu dia mana? Ay wajhut tajalliyat dipanggil. Wajah pentajalian dia tu. Di mana saja kita pandang, semua benda tu menunjukkan kewujudan, kebesaran Allah Ta'ala. Kita pandang langit, seolah langit tu kata Allahum mawjud. Pandang laut, seolah laut kata Allahum mawjud. Yattasif bil sifatil kamalat. Lau lam yakun kazari lam yujad syai'un minal awalim. Semua benda seolah kata Allah mawjud, bersifat dengan kesempurnaan. Kalau tidak begitu, aku pun tak ada. Seolah begitu. Ya, jadi semua yang kita lihat tu seolah dia bercakap dengan lisanul hal, lidah kelakuan. Itu maksudnya. Ada benda ni bila terbuka, bila hijab kita terbuka, Tuhan bukakan dinding-dinding ghaflah, kelalaian dari kalbi dia. Sebab pernah suntik zikir, jangan putus. Kalau tanya zikir apa nak zikir, jangan putus. Ya, kalau zikir angka-angka tu orang baru kan. Ya, kita zikir nak letak 1,000, 50,000 sebab nak bagi dia maintain. Kalau orang dah tetap, dia tak ada angka dah. Full time, fi kulli lamhatin wa nah. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap kelipan mata dia mak Allah. Ya, sebab kita dengan Tuhan tak ada putus. Itu isyarat zikir nak Ahmadiyah, tapi kalau mati isyarat jangan putus. Ya, jangan disilap faham. Kita ingat Tuhan tu dalam keadaan fi kulli lamha, tiap-tiap kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas. Apa maksudnya? Isyaratun ila dawamuz zikr. Isyarat kepada kekal, jangan putus. Itu maksud dia. Naqsyaband pun suruh jangan putus. Semua tarekat sama, ya kan? Ya, semua imam tarekat sama jalan dia. Dan jangan kita pula banding tarekat. Anak Ahmadiyah, anak Qadiriyah. Jangan. Imam tarekat kuasa pak orang. Ya, jangan banding. Macam kita jangan banding mazhab lah. Jangan banding mazhab Imam Maliki dengan Syafi'i. Jangan kau taraf kita. Ni ada seekor pula apa ni? Apa nama dia? Rora apa nama? Kurang hajau ni pula. Ada dia kata ini pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat Imam Syafi'i tak betul.
Puang Hajar, kau siapa berkerat ilmu kau? La ilaha illallah. Ni budak-budak ni teruk sekarang ni. Lampau-lampau Puang Hajar biadab dengan ulama. Imam mujtahid tu bukan cara orang tu. Mujtahid pula bukan mujtahid tarjih, bukan mujtahid fatwa, mujtahid mutlak. Apa makna mujtahid mutlak? Man istambata bi qawaidih. Mereka istimbat hukum dengan kawaid dia. Kalau mujtahid fatwa mujtahid tarjih, man istamada bi qawaid imamihi. Dia dia mana namanya ijtihad dengan kawaid imam. Ini imam sini bukan calang imam Syafi'i. Dia tak tahu malu dan ya kan kau bercakap orang dah tak ada kan. Boleh lah kalau dia buruk kan. Itu jadi masalah. Kurang ajar orang ni. Kita dengar orang sakit hati. Imam mazhab orang dulu punya adab. Sampai Majlis Kenuri pun kita hantar Fatihah kepada imam mazhab kan. Pada imam ini. Dia jasa cukup besar. Dia mengkupas segala hukum hakam daripada Quran dan hadis sahih, bukan jalan-jalan. Macam akhir zaman ni dan ni. Dia nak hadis-hadis tu. Melaknat orang yang kemudian akan orang dahulu. Termasuk itu. Mana apa orang kemudian ni mempelekeh-lekeh orang dulu. Padahal taraf orang dulu siapa nak capai kan. Tak terjejak kaki kita nak sampai pentabat orang yang dahulu punya ilmu dahsyat. Tapi itulah jenis apa tu? Tu jenis tu Wahabi kan. Wahabi ni jenis tak ngaji tak mendalami tasawuf tu jadi dia suka pandang diri dia kan. Ilmu tasawuf suruh padam diri. Ya, di antara rukun dalam ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu sir, ilmu ihsanuddin ni apa? Dalam kalbi kita kena letak satu perasaan apa? Kita minat, yang paling besar minat kita apa? Selain menghadap Allah, kita minat kita ni tidak dikenal orang. Itu kena ada dalam tu. Dalam diri kita lebih seronok orang tak kenal kita daripada orang kenal kita. Kita lebih seronok orang tak pandang kita daripada orang pandang kita. Itu kena ada dalam tu. Kalau ada sebaliknya, minat dia kenal, habis bom jatuh. Dia tak akan jumpa jalan makrifat. Sebab kalbi dia sudah pusing. Bila menghadap suka kepada makhluk, bermakna kalbi sudah pusing kepada makhluk. Sedangkan kiblat roh kita ialah Allah Ta'ala. Kita pusingnya habis. Allah. Dan lagi firman Allah, dan setengah daripadanya at-takabbur, artinya apa? Membesarkan diri. Sumpamanya, ya, dia panggil atih. Atih ialah dia panggil at-tawwah. At-tawwah dan juga al-khuyala, sama tu, takabur, sombong dan bongkak. Habis tu adik-adik tu kalau ada je habis dia tak akan nampak petunjuk Allah Ta'ala. Ya, dia tak akan nampak petunjuk Tuhan sebab kena buang sifat tu. Allah. Kalau syuruk Naqsyaband dia kena buat 8 masuk lah. Tuhan, saya datang daripada lautan dosa, kelam jahil. Tu semua nak pop diri tuan-tuan. Walaupun dia datang tadi dia ada 5 PhD tuan. Dia nak masuk suluk dia kena sebut saya datang dari lautan jahil. Macam kalau orang ikut nafsu tak sebut dia aku alim, mana kata aku jahil lah. Kena rasa begitu tuan-tuan ni. Faham tu? Downkan diri kita bawa Tuhan angkat. Sebab bumi yang kemuncak bukit tuan-tuan ni, dia tak akan menakung air kering. Ya, yang menakung air bumi yang rendah. Maka rendahkan diri kita, insya-Allah akan dia dapat takungan-takungan nur, makrifat dan sebagainya. Ya. Dia pun takung air bahawa dia subur dan banyak pohon, jenis-jenis pohon akan tumbuh. Begitu dalam kalbi yang tunduk, tawaduk, dia akan tumbuh berbagai-bagai kurniaan, futuhat, ya, fuyudat dan sebagainya, limpahan Allah Ta'ala. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala sini dia bawa, ialah firman Ta'ala, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau paling akan pipi engkau dan muka engkau daripada manusia dengan takabur. Kan? Dia nampak awak ni pandang, siapa tu? Siapa tu? Wah. Ya. Tu siapa tu dia kata? Bukan siapa? Malaikat maut datang. Ya, yang satu kisah raja besar yang sombong tadi. Dia dalu tu kan dia angkatan tentera dia, orang nak salam, siapa tu? Wah. Sekali satu tempat kekang kuda dia disentap. Pam, siapa engkau dia kata? Akulah malakul maut gitu. Tahu berubah pucat muka kan. Dia kena malaikat maut pegang kekang kuda dia baru dia terperanjat. Dia kata tolonglah hantar aku ke rumah aku. Kalau aku mati biarlah aku mati dengan keluarga aku. Nak mati atas tilan damlok. Malaikat kata maut kata tak ada, sini tempat kau mati. Sap digentak tertongging, mampu turun dan tergolek kat situ kau raja tak raja. Tergolek terus tersungkur ni dengan kehinaan ya. Jangan sifat tu Allah Taala murka kan. Ya, kita pakai uniform kita lah. Kita apa tuan? Abdi, fakir. Siapa nak dapat
bantuan dari Tuhan yang maha kaya. Pakai lawan kaya. Apa lawan kaya? Fakir. Tahaqqaq bi faqrika yamudduka bi ghinaih. Tahqiqkan memandang fakir kamu dengan Tuhan. Nasai kamu akan dapat bantuan dari Tuhan yang maha kaya. Kalau dapat bantuan Tuhan yang maha mulia pula, lawan mulia apa? Hina. Maka tahaqqaq bi zullika yamudduka bi izzih. Tahqiq memandang hina kamu akan dapat madat bantuan banyak dari Tuhan yang maha mulia. Jadi macam mana kita nak pakai, nak nampak sifat kebesaran Tuhan? Pandanglah kehinaan kita, nampaklah kemuliaan dia. Pandang kerdil kita, nampaklah besarnya dia. Dan di mana cara nak suntik? Zikrullah. Tu je. Kita sebut Allah dimasuk habis tu. Segala kebesaran, segala kesempurnaan, segala kaitan semua milik dia. Dan bila terasa dia, kita rasa kerdil hina kita, mau dibuka. Ya, kita angkat di kepala tuan tak buka tuan ni. Wala tamshi fil ardi mar. Nabi Adam tersilap pun di jalan 300 tahun satu riwayat. La yarfa' ra'sah. Dia tak angkat kepala dan tunduk hayaan minallah. Itu dosa bukan dosa sebarang tu. Itu sekadar hikmah saja. Ya, ditipu oleh iblis kan. Itu hikmat. Kalau tak, kita pun tak ada atas dunia ni. Tapi setara tu Nabi Adam tak angkat kepala, malu dengan Tuhan. Ini dia lawan Tuhan macam-macam. Dia kata wah saja melengguk jalan ni, mendongak di langit ke langit. Oh, itu semua nak kena. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan menapak atas muka bumi aku dengan sombong, Tuhan kata ya. Dan sombong engkau dan cela engkau, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi aku dengan berlenggang. Dia berlenggang, marah, seperti lenggang orang takabur. Wah, dengan lagak dia macam-macam ya. Kerana bahawasanya Allah SWT tiada kasih ia akan sekalian orang yang membesarkan akan diri. Tak kasih apa tuan? Kalau bahasa kita apa kan? Menyampah. Ini nak menyampah betul nak, jangan tuan. Bahaya. Ya, nak dapat menyampah Tuhan tidak rasa bersedih. Bawa Bali mana semua dia rasa sedih. Ulama besar karang kitab puluh-puluh, ujung kitab dia kata apa? Aku bukanlah ahli dalam bidang ni. Kalau ada silap tolonglah betul. Masya-Allah. Orang sekarang jangan tegur. Kau siapa nak tegur aku? Aku ada 3 PhD. Wah. Ya now you rupa macam-macam. Tiada kasih ia akan sekalian orang yang membesarkan diri. Tuhan tak kasih tu. Kau tak kasih tempat di mana dan neraka jahanam wal a'yazubillah. Dan orang yang membesarkan diri, rasa dia hebat ni, besok di akhirat, di padang mahsyar, longgokan perhimpunan paling besar daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak berapa juta trilion orang pun tak tahu kan? Di situ orang yang takabur, Tuhan jadikan dia apa? Asghar minan nam. Dia lebih kecil daripada semut. Ya ta'ahu ahlul mahsyar, seluruh ahli padang mahsyar akan lacak dia. Macam mana kita kalau kena lacak? Ya, orang melontar di jamarat macam ni. Ya, kalau dilontar jumrah, kalau dia terjatuh je, oh, dapat kalau orang daripada Turki datang. Dia datang orang, dia empat habis dia. Kan tiba masa nak pungut batu kan, dia asing orang semua, dia sodok banyak yang tegak 4-5 orang terbagi. Dah habis tu. Itu bawa lacak dekat mana? Kat jamarat. Ya, kat marmah tempat lontar. Ini kiamat bayangkan. Sampai dalam kitab Kasyful Ghabiah kata tindihan kaki sampai pergi kat 1000 kaki. Macam mana tak tahu ni? Berasak-berasak penyebut orang. Oh, dahsyat. Tiba-tiba semua pergi lacak dia. Sebab apa? Dia degil atas dunia, dia mengangkat membesarkan diri dia. Sifat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Ataupun kena berbualan diri kita, kita lebih minat, kita tidak dikenal. Senang. Bahawa orang membesarkan diri, dia segera kenal dia. Orang hebatkan dia, orang angkat dia, ya. Dan sudut berbagai sudut, tetuk mati dia. Kita dengan Tuhan dia, senang. Kun ma'allah. Ya, jadikan kamu sentiasa dengan Tuhan. Sebab zikir jangan putus di dalam jalan. Kena bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada kasih akan sekalian orang yang membesarkan diri dan akan diri, dan orang yang bermegah-megah dengan kelebihan yang ada padanya. Ya, yang ada pada kita apa Tuhan? Milik kita ke? Semua pin, jam. Jangan merasa memiliki, bahkan kita rasa kita dimilik. Baru dia selamat. Kalau dia rasa dia memilik kan dia sombong. Kalau dia rasa memilik, dia dimilik, baru dia ada tawaduk. Maka nak nampak kebesaran dia melalui apa? Azkar. Sebab dia suruh rahsia. Zikran kasira. Ada 8 kasir tu rahsia ni. Zikir yang banyak. Sebab bila asal banyak dia lagi tajam. Bila hati yang tajam, dia mudah menangkap. Dia mudah memutuskan akabat. Pisau bila tajam, dia mudah memutuskan benda yang dihiris. Dia siarikan sap. Apa lagi tuan? Dia siang sayur cup kejap je. Ya, dia bagi tolong orang kerja kahwin kan. Ya.
Tajam sekejap je. Yang tak tajam tadi orang dapat sedulang di semangkuk tak bagi. Ya, digigit mengajar-ngajar dapat daging tetel. Bagi tetel pisau dia tak tajam. Jadi susah kalau tak tajam. Kalau tajam sedap. Begitulah kita nak putuskan alam kita, mulki malakut jabarut, dia tajam bila apa? Pum, nur makrifat ini. Sebab dia rajin, dia asal dengan murakabah. Sebab dia asal hadid basar iman bil murakabah. Asal tajamkan pandangan iman dengan murakabah. Dan bila murakabah, insya-Allah dia akan masuk dalam maqamul ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma barik inna khairal kalam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabb.